Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe? Ha, yang itu? Ya, yang itu. Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam sesi pertukaran ilmu, perkongsian ilmu bersama saya Mat Jeb. Saya bersiaran dari rumah, duduk je lah rumah kan, tak boleh buat apa-apa kan. Sempena musim kurungan, larangan keluar COVID-19, banyak rakyat Malaysia terjejas dengan perjalanan, dengan bisnes, dengan punca pendapatan. So ramai daripada kita terjejas teruk, especially usahawan macam saya, usahawan kecil lagi teruk, penjaja-penjaja lagi teruk. Duduk rumah, dah berapa hari duduk rumah, tak boleh buat apa-apa, paling kurang boleh pergi kedai beli barang aja. Nak buat macam mana? Larangan amat ketat, askar dah mula turun di lapangan, roadblock dah banyak. Tapi kalau setakat nak pergi kedai, cari makanan, masih lagi boleh. Untuk itu saya inginlah berkongsi ilmu, kolaborasi ilmu bersama masyarakat untuk berkongsi pendapat, berkongsi idea bagaimana kita boleh meneruskan perniagaan sempena musim COVID-19. Kalau kita lihat di luar sana, ramai usahawan macam saya terganggu gugat, tak boleh bergerak macam mana. Projek semua tergendala sebentar, kemungkinan sampai ke bulan April tergendala. So kita masih kena meneruskan kerja walaupun dari rumah. Untuk itu saya ingin berkongsilah dengan anda semua cadangan atau idea yang boleh kita buat. Kita belajar dengan menggunakan orang kata internet, social media. Itu sebabnya live streaming ini dibuat untuk berkongsi dengan anda idea-idea peluang perniagaan. Sambil itu saya akan berkongsi dengan anda idea atau tools yang kita boleh guna untuk mempromosikan perniagaan kita di musim COVID-19. Walaupun musim COVID-19 tak boleh keluar, tapi kita masih boleh berniaga online. Satu, kita boleh lagi mengajar secara online macam saya buat ni. So kita masih lagi boleh berhubung dengan adanya bantuan internet, kita masih lagi boleh berhubung, berkongsi. Di sini saya ingin berkongsilah maklumat. Contohnya kalau kita tengok dekat Facebook, banyak maklumat tentang COVID-19, banyak proses saringan hospital, semua cerita banyak tentang COVID-19. Itu topik yang paling hangat. Itu saya ingin berkongsi dengan anda tips-tips orang kata coronavirus, langkah pengawasan yang boleh kita buat. So anda sekarang ni dah tahulah kan, musim yang kena kurung ni, anda kena sentiasa duduk di rumah supaya orang kata virus itu tidak tersebar kepada kita, dan kita kalau yang dah kena kuarantin tu tidaklah tersebar kepada orang lain. Lepas tu kalau boleh elakkanlah melawat orang kat hospital. So banyak tips-tips yang kalau di sebelah sini ni boleh tengok, saya berkongsi dengan anda tips-tips coronavirus. Ada juga tips yang saya nak gunakan macam mana kita boleh kurangkan risiko jangkitan novel coronavirus. Salah satu dia, orang banyak pakai mask tutup mulut dengan hidung. Itu kena beli. Even sekarang isu nak beli mask pun susah. Tapi saya dah ada stok, jangan risau. Lepas itu, make sure kerap cuci tangan. Peringatan kerap cuci tangan bila keluar daripada rumah. Balik daripada rumah, kena kerap cuci tangan. Kalau boleh, ada sanitizer. Yang ini sebelum perintah berkurung dikeluarkan, saya dapat hadiah daripada Wish. Dia ada jual natural sanitizing surface liquid. Yang ini boleh boleh untuk kita orang kata cuci tangan lah, kan, cuci tangan, kita lap untuk mengelakkan orang kata kuman-kuman dan juga virus tersebar. So kalau tiap kali kita pegang apa-apa barang di kedai, bila kita beli, make sure cuci tangan menggunakan sabun, ataupun kalau ada sanitizer, spray sanitizer, lap. Itu barang paling laku sekarang jual online. Kalau boleh, bila keluar, janganlah kat rumah pun korang pakai menutup mulut dan hidung. Bila nak berjumpa dengan orang, kalau bercakap atau berhubung pergi kedai beli barang apa-apa, make sure pakai tutup hidung dan tutup mulut tu lah, yang topeng tu lah biasa. Kat rumah ni tak payah pakai lah, kan?
dan pastikan menjaga kebersihan diri sepanjang masa. Maknanya sekarang ni orang kata kena sentiasa menjaga kebersihan diri lah. Okay? Alright. Untuk itu, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda ilmu. Apa ilmu yang saya nak kongsi? Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan anda peluang perniagaan musim COVID-19. Orang tahu kan musim COVID-19 ni banyak orang terjejas, especially rakyat Malaysia yang berniaga terjejas teruk. Terjejas teruk sebab utama kita tak boleh keluar, tak boleh berkumpul, orang peniaga-peniaga kecil, especially penjaja, memang terjejas teruk sebab tak boleh buka kedai. Macam orang macam saya ni bila bekerja, kita jarang makan di rumah. Makan rumah hanya hari Sabtu, Ahad dan waktu malam. Bila keluar pergi kerja, bila keluar pergi apa-apa pun, kita sentiasa mencari makanan. Dan sekarang ini lengang. Nak cari nasi lemak tak boleh, nak cari roti canai roti canai boleh lagi, nak cari goreng pisang, kuih-kuih dan benda-benda yang kita suka makan memang susah nak cari melalui cuma kita boleh order online lah. Kalau ada orang berniaga online tu masih boleh order. Dan itu dah saya tengok, saya cari nasi lemak. Saya tak suka makan nasi lemak mamak. Saya suka nasi lemak orang Melayu. Sambal orang Melayu masak ni sedap. Susah nak cari. Hari-hari bini dah masak, macam mana masak pun masih kesian lah kat dia. Kita masih lagi nak juga merasa resipi-resipi yang lain. Takkan hari-hari nak masak. Kan nak masak pun anak-anak pun kadang-kadang minta benda-benda yang dia orang suka makan lah, burger. Kena pergi McDonald ke ataupun order online lah. So saya rasa peniaga terjejas teruk. Problem yang kita sering orang kata hadapi sekarang, you tahulah. Gerai payung wajib ditutup selama 14 hari. Ini hari berapa? Hari ni dah kita start tutup 18. Hari ni dah 24. So dah 6 hari kedai semua ditutup. Dan nampak 4 hari kebelakangan ini, gila babi. Nampak betul-betul rakyat Malaysia mematuhi undang-undang. Dan sumber pendapatan penjaja kecil terjejas teruk. Nak berniaga tak boleh. So, macam saya atau pelanggan-pelanggan luar sana, semua sukar mendapat bekalan makanan yang ready made. Maknanya nasi lemak, nasi ayam, mi rebus, mi kari, semua terjejas teruk. Maknanya susah nak cari. Kecuali kalau ada usahawan-usahawan kecil yang masih berniaga online. Makanan yang sudah masak dari penjaja ni memang susah nak dapat. Dan saya tengok kebanyakan kedai Melayu, especially di Petaling Jaya, tutup. Ada kedai mamak je yang buka. So, ini adalah satu kerumitan bagi saya sebab saya suka masakan orang Melayu. Masakan lauk pun kat rumah masih boleh makan, tapi kadang-kadang tu lah. Kita selera ni dah 4 hari terjejas juga. So, bagi saya, ini adalah satu kerumitan, tetapi ia adalah peluang perniagaan untuk anda yang boleh berniaga. Okey, kalau kita tengok penjaja kecil sekarang ini, saya nak berkongsi dengan anda. Kalau boleh peniaga-peniaga kecil ni, kalau boleh saya nak kongsi dengan anda cara mudah. Kalau boleh kita boleh promote bisnes kita melalui online. Online ni maksudnya kita boleh promote melalui Facebook, kita boleh promote melalui WhatsApp, kita boleh promote melalui Telegram dan apa cara sekalipun kita boleh promote. So ini sesi ini saya nak berkongsi dengan anda macam mana anda penjaja kecil yang berniaga bawah payung boleh mengambil peluang untuk berniaga terus walaupun tidak boleh buka kedai. Ada di Kelana Jaya contohnya, peniaga kecil ni dia menggantungkan banner tulis nombor telefon. So apa dia buat adalah tengah hari dia buka bus kereta, orang datang ambil. Maknanya dia cara berniaga dia, sebab dia dah tutup perniagaan selama lebih kurang 6 hari. Apa dia buat, dia terus berniaga tetapi mungkin tak sehebat dulu, tapi masih ada order. Orang telefon dan dia ambil di lokasi yang dia berniaga. So dia tidak buka kedai, dia hanya buka orang ambil drive thru lah. Itu adalah satu idea yang bagus.
Sebab ini adalah kita masih lagi boleh berniaga, mungkin kapasitinya tak sama dengan kapasiti yang sebelum ini, mungkin berkurang, tapi masih boleh buat ambil order daripada rumah. Itu salah satu cara yang boleh kita promosi. Dan ada juga kawan-kawan yang berniaga, yang ada kedai, contohnya orang Melayu ada kedai, dia mengambil order dan mengumpul masakan-masakan daripada kedai, daripada orang di rumah. Contohnya di Shah Alam ada satu kedai ni, di kari kambing Ambak Hang. Apa dia buat is, dia ada menu. So dia promote menu dia dan dia mengambil order daripada orang dan ada delivery dibuat. So apa dia buat is, kalau hari ni ada menu A, menu B, menu C, dia ambil siapa-siapa peniaga yang memasak benda tu, dia jual package. Itu satu idea yang bernas yang boleh kita gunakan. So dia membina platform untuk membantu usahawan. Contohnya takkanlah kita nak makan nasi lemaknya. So dia berniaga nasi lemak, ada kuih, ada air, dia packagekan sekali lah. So apa yang kita perlu buat hanyalah order, dia ada delivery. Dan deliverynya dibuat sejauh Kelang, even Kota Kemuning pun dia hantar. So maknanya peluang perniagaan masih tidak terjejas tapi tidak terjejas. So kita nak berkongsi dengan anda teknik untuk mempromosi perniagaan musim COVID-19. Untuk itu saya ingin berkongsi dengan anda tips-tips yang kita boleh guna melalui Facebook, Facebook, WhatsApp dan juga Telegram. Okey, kita sambung selepas ini. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. Okey. Hari ni saya buat kelas online. Selama 3 hari saya buat kelas online. Kita nak berkongsi dengan anda secara FB Live di grup untuk berkongsi dengan anda, especially penjaja kecil, bagaimana kita boleh mempromosi perniagaan kita di musim COVID-19. So kita akan ajar tools-tools yang percuma yang anda boleh guna. Kelas ini kelas FB Live. So apa yang kita boleh ajar, kita akan ajar cara nak guna poster, nak buat poster pakai Canva, di handphone boleh, di desktop pun boleh. So saya nak ajar cara bagaimana daftar lokasi menggunakan Waze. So kalau nak berniaga ni, kalau orang nak cari tempat awak, seelok-eloknya kena ada Waze location. Bila orang search kat Waze, dia timbul. So itu saya nak kena ajar juga. Lepas tu saya nak ajar cara promosi perniagaan guna WhatsApp. WhatsApp ni penting sebab dia semua orang ada WhatsApp. Kalau boleh saya nak ajar macam mana kita boleh tulis ayat-ayat yang power untuk mempromosi perniagaan menggunakan WhatsApp. Saya juga akan ajar menggunakan WhatsApp dan Telegram, sama, ayat ni sama. So saya hari ni saya akan berkongsi dengan anda cara nak ambil gambar dan buat video di handphone yang boleh kita jadikan sebagai bahan promosi untuk mempromot makanan, especially penjaja seperti anda. Dan hari lain juga saya akan ajar macam mana nak guna Facebook untuk promote. Kita juga akan guna FB Live. Saya akan ajar tips macam mana nak buat FB Live yang lebih senang dan lebih orang kata membuatkan pelanggan kita tertarik untuk membeli produk kita, mempromosikan produk kita. So itu yang saya akan kongsikan kepada anda. Kini kita akan ada cara nak buat poster pakai Canva Apps. Kalau nak tengok kan, Canva Apps ni dia satu apps yang kita boleh pakai secara percuma. Dia sebenarnya satu apps yang senang nak pakai lah. Orang kata senang nak pakai, nak buat poster. Kita juga akan ajar macam mana nak buat promosi guna WhatsApp, guna Telegram. Kita akan ajar macam mana nak buat promosi guna Facebook. Dan kita akan ajar juga guna Canva. Ini adalah aplikasi yang saya akan ajar untuk 3 hari inilah. Maknanya hari Senin, Selasa dan Rabu kita akan berkongsi dengan anda tips-tips untuk buat promosi di Facebook dan gunakan Telegram juga dan gunakan WhatsApp. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. And on you. Okay. Musim COVID ni kita nampak banyak orang kat rumah, paling kurang kita tahu mesti dia orang buka Facebook.
buka internet, baca Google ke, search ke. Tapi Facebook merupakan antara media sosial platform yang paling ramai orang guna. Itu adalah orang kata benda yang paling laju. Kalau nak tengok benda tu orang pakai tak pakai, you tengok macam mana. Kalau press conference dulu, zaman tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an, press conference hanya dibuat di televisyen. Nampak kat TV baru kita tahu apa press conference. Tetapi tahun 2020, sejak adanya social media dan media digital, semua press conference dibuat di Facebook. Itu paling cepat lah tu. Kalau nak tengok press conference, paling laju di Facebook. Semua media menggunakan Facebook sebagai tools untuk menyampaikan maklumat, berkongsi maklumat, berkongsi berita, dan ia adalah tool yang paling penting abad ini. Untuk itu kita nak berkongsi dengan anda, saya nak berkongsi dengan anda apa kelebihan Facebook. Kalau boleh kita lihat, Facebook ni sebenarnya adalah tools yang boleh kita gunakan untuk mempromosi pada musim COVID-19. Sebab semua orang main Facebook. Tak ada orang yang tak main Facebook. Especially orang kampung pun pakai main Facebook. So kita jangan pandang rendah. Facebook ni merupakan tool yang paling power untuk kita promote. So saya nak kongsikan kat mana kita boleh kongsi tool kita. Sebab kalau kita lihat Facebook ni, dia boleh digunakan untuk mempromosi produk, boleh juga digunakan untuk promote servis dan juga untuk membina jenama. Sebab Facebook ni kalau ada page lagi bagus, sebab dia adalah bertujuan untuk mempromosi perniagaan, membina komuniti dan juga membina peminat. Untuk itu saya rasa benda-benda macam ni masih lagi boleh digunakan untuk mempromosikan produk. Untuk itu, sebab Facebook ni dia ada lebih kurang 1.1 bilion orang menggunakan Facebook pada handphone setiap hari. Yang ini yang kita kena buat, sebab kita tahu lebih 1 bilion orang menggunakan Facebook. Sebab Facebook ni kalau kita tengok, dia banyak post. Orang suka post gambar, ada orang suka post teks, ada orang post video, ada orang repost, ada orang share. Dan saya, untuk anda yang di luar sana, saya ingin berkongsi tip, kalau boleh post gambar adalah salah satu media yang paling orang suka tengok. Kalau boleh letaklah gambar yang cantik-cantik. Kalau yang ada produk makanan, kalau boleh ambil gambar makanan, promote. Sebab posting yang ada video dan ada gambar lebih diminati. Kalau ada gambar, orang akan tengok, orang akan share. Dan kalau orang ada video, lagi orang suka. Contoh-contoh yang kita boleh tengok ini adalah poster-poster yang boleh digunakan untuk mempromot produk atau produk makanan. Sebab itu Facebook ini merupakan tools yang sering digunakan untuk mempromot makanan. Alright, satu lagi platform yang anda boleh gunakan adalah Facebook Group. Facebook Group ni kena join. Dia banyak Facebook Group. Sebab Facebook Group, sebabnya Facebook Group ni adalah group community. Macam kita sekarang ni duduk dalam satu Facebook group yang kita merupakan community kecil berkongsi ilmu. So saya buat group, so saya nak concentrate mengajar anda semua di dalam group yang kecil ini. So anda boleh belajar secara terus daripada saya. So dia banyak group dalam KL ni banyak group. Dia ada group bandar, ada group taman, group resepi, group kawan-kawan, group ex-schoolmate. Group ex-girlfriend tak ada, tapi group merupakan kolam atau lokasi di mana anda boleh share dengan anda di luar kawan-kawan di luar sana tentang apa yang anda jual, apa yang anda boleh bagi, servis-servis yang anda boleh buat. So group ni merupakan platform yang paling penting untuk anda berkongsi. Kalau boleh, masuklah sebanyak mana group yang boleh supaya anda boleh berkongsi dengan orang di luar sana tentang produk yang anda ada. Right. So, ini adalah tips kalau boleh Facebook, kalau ada produk anda atau produk makanan yang anda nak ada, kalau boleh share
Sebab langkah penting, anda kena like, anda kena follow dengan share. Kalau boleh share post anda di FB page, daripada FB page anda post ke timeline, ke group. Ini semua adalah satu cara mempromosi produk anda secara percuma, tanpa bayaran. Kalau tengok dekat handphone ni dia ada button, banyak button. So kalau boleh type, letak gambar sikit, anda boleh share kat public, anda boleh share kat page, anda boleh share dekat messenger, anda boleh copy link dan tampal dekat WhatsApp. Ini adalah satu cara untuk berkongsi secara mudah. Sebab Facebook ni, dia kalau anda suka, kawan-kawan anda suka, kawan-kawan anda akan nampak anda punya post. So kalau boleh, post dekat Facebook gambar produk makanan yang awak ada supaya ia mudah dilihat oleh teman-teman di timeline anda. Right? Jangan lupa, Facebook merupakan tool yang paling mudah digunakan untuk mempromot produk, especially time-time musim COVID-19 ni. Sebab saya rasa 70% rakyat Malaysia akan duduk depan Facebook. Okay? Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. Sebentar tadi kita dah belajar tentang Facebook, social media, tools yang kita boleh gunakan di Facebook. Kita boleh gunakan Facebook page, Facebook group untuk mempromosikan produk yang kita ada. Kali ini saya nak berkongsi dengan anda bagaimana kita boleh gunakan WhatsApp sebagai platform atau tools yang kita boleh promote. Facebook satu tools, WhatsApp dan Telegram adalah platform yang kita boleh gunakan untuk mempromosi. Sebab semua orang ada WhatsApp. Semua orang ada WhatsApp, semua orang ada WhatsApp group, semua orang ada WhatsApp, semua orang ada Telegram. So kita boleh gunakan dia sebagai satu platform untuk kita promotekan produk yang kita ada. Right. Soalannya, macam mana kita nak guna Facebook? Macam mana kita nak guna soalannya, macam mana kita nak guna WhatsApp? Selalunya orang guna WhatsApp hanya untuk orang kata membawang dan orang kata berkongsi maklumat. Tetapi jangan lupa, WhatsApp juga boleh digunakan untuk mempromot produk. Kita lihat cara bagaimana kita boleh promosi perniagaan guna WhatsApp. Sebab WhatsApp ni adalah tools yang boleh kita jadikan sebagai bahan yang popular. Semua orang ada WhatsApp. Tapi masalahnya satu je, WhatsApp ni selalu crash bila dan dia selalu makan data. Tapi kita jangan risau, kita masih boleh guna WhatsApp tapi berpada-pada. Kalau tak ada data, pakailah Wi-Fi. Downloadlah Wi-Fi. Pakailah Wi-Fi untuk download nota-nota ataupun gambar-gambar. Right. Risikonya bila duduk dekat WhatsApp ni, satu dia, menjual dalam WhatsApp group ni dia ada risiko. Kenapa dia ada risiko? Sebab tak semua WhatsApp group, semua orang duduk dalam WhatsApp group, dia membenarkan kita buat iklan. So bagi saya, kalau duduk dalam WhatsApp group, memang akan ada orang yang promote produk. Jangan kata tak ada. Mesti ada yang menyelit-menyelit, menjual produk, menjual sesuatu. Itu tak boleh dihalang. Tetapi risiko dia, kalau dalam grup, kalau tak nak kena tendang, maknanya janganlah promote selalu sangat. Kalau boleh, ada kalanya yang admin ni dia tak akan marah kalau kita promote, tapi berpada-pada. Certain group dia benarkan iklan dan ada group yang tidak membenarkan sebarang iklan. Kalau boleh, sebelum nak iklan tu minta izin lah. So berhati-hati, jangan sampai kena remove atau kena kick dengan admin daripada grup. So berpada-pada. Bagi saya, kalau anda sebagai peniaga di luar sana, join sebanyak boleh grup. Sebab dia banyak grup. Grup apa nak join, orang tanya. Ini saya nak kongsi. Kalau boleh, semua orang tahu. Dia banyak grup. Paling kurang 2 grup yang perlu kita join. Macam anda semua sekarang pun dah join grup Telegram saya. Cuma saya tak buat WhatsApp group sebab saya tak suka WhatsApp group. Tapi jangan risau, saya berkongsi dengan anda. Grup yang anda boleh join. Contohnya menjadi kebiasaan masa kini, kena ada grup. Yang ada grup, grup keluarga mesti ada dalam handphone. Grup kawan sekolah pun ada. Grup kawan universiti pun ada. Grup surau, itu mesti join.
Grup taman, satu taman. Kalau taman tu besar, mesti ada join. Grup negeri, Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan, Negeri Johor, dia akan ada grup dia sendiri. Grup daerah pun ada. Grup bisnes pun ramai orang join. Grup kaki pancing pun ada orang join. Grup food delivery, dia banyak grup sebenarnya. Kalau dekat dalam WhatsApp group ni ramai juga yang buka grup food delivery. Ada lagi satu grup yang paling penting, grup masak atau resepi. Ini grup-grup yang anda boleh join untuk menyebarkan maklumat perniagaan anda atau promosi produk perniagaan anda. Right. Satu lagi, caranya. Macam mana kita nak promote perniagaan kita dekat WhatsApp ataupun kat Telegram? Dia ada cara, dia kena ada adab lah. Adab dia, satu. First kali penting kan, kita kena fikir kan, bila kita ada dalam grup keluarga, kita dah duduk dalam grup keluarga, contohnya kita boleh promote kepada yang terdekat seperti grup keluarga atau rakan sekolah atau rakan universiti. Sebab dia orang ni semua dah kawan-kawan yang pernah datang rumah, yang pernah merasa kesedapan juadah yang kita masak. So dia tak ada masalah nak promote sebab dia orang ni dah biasa merasa masakan kita. So mereka ni semua dah rasa masakan kita, maknanya kita dah ada kelebihan. Sorry. Sebab dah ada kelebihan, lagi senang dia percaya dan lebih mudah untuk kita close sale. Kalau kita baru nak berjinak-jinak, baru nak masak, baru nak menjual, susah sikit lah. Tapi kalau kedai atau juadah kita dah selalu orang beli, orang dah test, dia akan tahu. So jangan risau. So lebih mudah untuk kita close sale. Dan lebih mudah untuk kita promote kepada orang yang kita dah kenal. So pertama, promosi nombor 1, promote kepada orang yang terdekat dan orang yang kita kenal. Jiran ke, kawan sekolah ke, itu paling senang untuk kita promote perniagaan kita. Nombor 2, tadi nombor 1, promote pada keluarga yang terdekat. Nombor 2, waktu tak boleh keluar rumah macam ni, kita tak boleh malu. Malu kena buang tepi. Kalau niat kita nak berniaga, kita kena tebal muka dan kena buang satu ayat yang paling orang kata paling tak boleh dengar lah. Sebab kita kalau orang Melayu ni dia suka pakai ayat nanti apa orang kata. Orang kata ni yang kita tak boleh nak dengar. So kalau boleh buang apa ayat yang ini, apa orang nak kata, kita kena buang. Sebab bila kita nak berniaga, kita kena buang ayat tu sejauh mungkin. Jangan malu dengan apa yang orang nak kata. Sebab kalau orang lain kata, kita tak makan. Kalau orang lain komen, kita pening kepala. So jangan patah semangat dan jadikan ini satu semangat untuk kita berniaga. So buangkan rasa malu, teruskan muka tebal, sharekan juadah anda. Kalau kita takut orang kata, alamak ni, jangan. Sharekan juadah anda. Pastikan juadah anda tu sedap dimakan, murah dibeli. Promosi nombor 3. Nombor 3 ni, kalau boleh dalam WhatsApp tu, gunakanlah ayat-ayat dan bahasa yang mudah dipahami. Janganlah guna ayat BBMU, budak-budak baru nak up. Budak baru nak BBNU. Budak-budak baru nak up, ayat-ayat short form. Gunakan ayat-ayat yang mudah dipahami dan bahasa yang baik dan mudah difahami. Itu kena penting. Sebab jangan guna ayat paksaan. Contohnya ayat paksaan ni, tolonglah bantu saya, belilah barangan saya. Itu ayat paksaan. Walaupun dia tak nampak, tapi itu adalah ayat paksaan. So gunakan ayat paksaan. Jangan gunakan ayat paksaan yang boleh mengganggu orang lain. Gunakan cara yang kita boleh buat untuk berkongsi. Saya nak berkongsi resepi hari ini. Siapa nak order? Sebab cara yang kita boleh buat, kita berkongsi dan bukan memaksa. Dan kalau boleh, ada gambar juadah masakan tu, lagi mercik. Macam contoh kan, saya letak gambar sebelah tu kan. Gambar nasi lemak. Kalau ada nampak sambal nasi lemak dengan ikan bilis. Mercik, babe. Ada tadi nasi lemak, belum makan lagi. Itu promosi nombor 3. Promosi nombor 4, caranya. Kalau boleh, tulis mesej iklan yang simple sahaja dan tidak terlalu panjang. Tak semua orang rajin nak baca. Kan? Semua orang boleh baca berjela-jela. Jangan sampai orang kena scroll daripada bawah sampai 3-4 kali, tak habis-habis scroll. Boleh
ayat tu susun cantik-cantik lah, supaya tak adalah susah nak baca. Kalau boleh, letak satu keping atau 2 keping gambar. Dan jangan pesan saya, jangan post 10 gambar sekaligus. Itu namanya spam. Sebab bila awak guna WhatsApp, awak letak 10 keping, dia makan data babe bila download. So, aku boleh 2 keping je. Bila 2 keping tu, kita hantar dulu, bagi pancing dulu. Bila orang kata, sedap kan? Berapa harga? Barulah awak hantar gambar-gambar yang lain. Dia cara dia tu. Hantar 2, bila orang PM balik pada kita, lepas orang contact, dia tanya berapa harga, barulah kita hantar gambar-gambar lain. Barulah kita boleh tunjukkan testimoni. Jangan pancing gambar banyak-banyak. Sekeping 2 cukup. Itu yang buat macam cara nak berniaga. Dia ada cara. Hantar sekeping, hantar 2 keping post. Bila orang tu dah on tanya harga, barulah hantar juadah yang lain. Ingat jangan hantar lebih daripada 2 keping gambar. Yang lain akan menyusahkan. Orang akan delete anda atau kick anda daripada grup. Right. Nombor 5. Dia sebenarnya tidak ada cara yang betul dan perfect jika nak promote dalam WhatsApp group ataupun Telegram group. Kita kena cuba, kita kena test, kita kena tengok. Kalau kita kena tendang daripada grup, maknanya cara kita salah dan itu bukan target audience kita. Dan kalau boleh, try dan error dan perbaiki mana yang kurang, dan kita boleh buat hari-hari, kita boleh promote hari-hari, cuba. Dan pastikan gambar yang anda share tu cantik dan menyelerakan. Right. Promosi nombor 6. Kadang-kadang kena pandai servis kena pandai buka bicara. So biar orang selesa dengan kita, rajinkan diri berbual dengan masa terluang, beri salam dulu dalam ayat-ayat itu dan mohon maaf pada diorang jika promosi ini mengganggu mereka. Tapi kalau gambar cantik, video mercik, confirm orang tak ada marah dah. Orang tanya berapa harga, bila boleh hantar. Itu satu peluang perniagaan. Right. Itu promosi nombor 6. Promosi nombor 7. Kita nak tahu juga ayat-ayat yang boleh lah. Ayat promosi ni banyak. Dia banyak ayat promosi. Tapi saya nak berkongsi dengan anda ayat yang paling mudah. Sebab kalau ada ayat promosi, dia banyak. Banyak ayat yang panjang, copywriting panjang-panjang. Yang ni kita nak simple sebab kita tak nak orang scroll terlampau panjang. So kalau boleh kita gunakan template ni. Salam semua, saya ada jual produk. Nama produk kita apa. Siapa yang tengah cari nasi lemak kukus ni boleh PM saya. Saya bagi harga promosi COVID-19. Terima kasih. Tak gambar. Itu je. Dan hantar kepada semua teman-teman, ahli keluarga yang terdekat, kawan-kawan yang ada supaya dia tahu, Muhammad ni, akak ni, makcik ni ada jual nasi lemak, harga ni begini. Dan itu adalah cara yang paling mudah dan senang diterima bila orang lain baca WhatsApp. Kalau boleh, kalau nak panjang sikit ayat, kita boleh guna teknik yang ini. Teknik yang ini kita guna panjang sikit lah. Assalamualaikum, tumpang lalu sekejap. Tumpang lalu tu selalu orang guna. Nak tahu ada tak rakan-rakan yang berminat dengan masakan yang saya jual ni? Jual apa? Berapa produk? Apa harga produk? Apa package? Dan jika berminat boleh menghubungi. Ini nombor telefon. Lepas tu minta maaf. Minta maaf jika pun tak sesuai, tak buat rasa tidak selesa. Senyum selalu, terima kasih semua. Ini adalah ayat-ayat yang orang kata boleh promote produk dalam diam. Tapi kalau ada gambar, tengok gambar catas kan. Mi sup tulang. Manalah aku nak cari mi ni. Tengah-tengah macam ni gambar sedap-sedap lah kan. So guna ayat dan guna gambar yang mudah untuk mempromosikan produk anda. Okey, seterusnya. Jangan lupa attachkan seping gambar, 2 gambar produk yang terbaik. Edit ayat mengikut kesesuaian anda. Pastikan ia ringkas dan padat. Gambar ada, video ada, mantap. Senang kita promote, right? Jangan lupa mencuba. Sebab grup WhatsApp ni tidak, kita kalau nak buat dia tak perfect. Tak selalunya boleh perfect lah. Kita kena belajar buat tukar-tukar sampai dia jadi perfect. Dan mulakan daripada sekarang. Dan kalau boleh, perbaiki sedikit demi sedikit. Dan jangan takut nak mencuba. Itu cerita WhatsApp. WhatsApp punya teknik ni boleh gunakan untuk WhatsApp. Dengan Telegram sama. Ayat-ayat yang guna ni pun boleh digunakan dalam Facebook. Kalau kita nak share dengan Facebook group, sama je teknik. Ayat yang kena buat tu janganlah terlampau panjang. Janganlah buat copywriting yang berjela-jela sampai tangan kena scroll nak baca semua. Faham? Jangan takut nak mencuba. Okey?
itulah setakat ini. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. Alright. Tadi kita cerita tentang Facebook, sekarang saya nak cerita tentang aplikasi makanan yang ada di luar sana. Sebab musim COVID-19 ni, orang order online makin menjadi-jadi. Dan dia lagi senang nak order sebab kita dah tahu apa yang kita nak makan, kita dah boleh order. Dulu 10 tahun lepas industri ni belum berkembang, sekarang dia berkembang tumbuh macam cendawan. Kedai mamak pun dah ada online, boleh order online. Even kalaupun meniaga gerai pun saya dah tengok dah mula order online. So kita tengok peluang ni masih boleh digunakan pada musim COVID-19. Ini adalah satu idea yang kita boleh gunakan secara kecil-kecilan. Alright, saya nak berkongsi dengan anda. Aplikasi makan online yang ada di Malaysia. Yang ni banyak sebenarnya. Kalau kita tengok yang famous, makanan-makanan yang ada kita boleh guna adalah seperti Grab Food, Foodpanda dan banyak aplikasi lain lah. So itu saya nak berkongsi dengan anda rahsia perniagaan musim COVID-19. Masa musim COVID-19 ni banyak peluang perniagaan, cuma kita kena cari angle lah yang boleh kita gunakan. Sebab time-time macam ni lah kita mana ada masa nak keluar, mana boleh keluar, kita mana boleh ajak kawan nak datang rumah, nak ajak kawan pergi makan, kita tak boleh punya. Kita kena duduk rumah. Kalau dulu kita cakap kat rumah, duduk rumah flat, malas nak turun, orang hantar je. Sekarang memang tak boleh keluar, kita boleh order sahaja. So itu I think orang kata food industries online, dia akan naik dengan lebih rancak lagi tahun ini. Untuk itu dia ada banyak aplikasi online makanan terbaik. Saya nak kongsi dengan anda. Okey. Salah satu aplikasi yang cukup hebat sekarang ni orang pakai adalah Foodpanda, warna pink. Dia bag dia warna pink, kita boleh tengok. Dia adalah satu perkhidmatan penghantaran makanan dalam talian yang terkenal dekat Malaysia. Dekat Malaysia dah ada, tak semua negeri lagi belum ada. Dia belum banyak keluar daripada meja-meja bandaraya. Tapi dia dah ada lebih 800 restoran di Malaysia yang menyediakan hidangan yang boleh dipilih serendah RM15 dan dia ada charge ekstra penghantaran pada harga RM5. So yang ini adalah satu orang kata platform yang boleh order makanan. Dan kalau boleh kita tengok dalam situ pun kita boleh cari yang halal. Halal pun dah banyak. So dia kadang-kadang every month dia ada promosi diskaun. Kalau boleh kita dapatkanlah promosi diskaun supaya kita boleh dapat dengan harga yang lebih menarik. Itu satu Foodpanda. Dua, kalau yang baju hijau, nama dia Grab Food. Dia bawa beg warna hijau, nama Grab Food. Grab Food adalah, dia sama dengan teksi, tapi dia satu perkhidmatan yang lain. Adik-beradik juga ni. Grab Food adalah perkhidmatan penghantaran makanan yang bawa hidangan dari restoran sampai ke rumah. Ini satu industri yang dulu tak rancak, sekarang dah rancak. Ramai sangat orang order pakai Grab Food ataupun Foodpanda. Tetapi jangan lupa dia ada juga apps yang lain seperti Bungkus Eat. Bungkus Eat ni adalah satu apps yang digunakan untuk menghantar barang dan bungkus barang. Contohnya adalah merupakan perkhidmatan penghantaran barang dan dokumen. Tetapi dia juga boleh digunakan untuk order makanan dan ambil makanan yang kita order dihantar kepada kita. So apa dia buat, dia adalah dia menawarkan pesanan makanan daripada mana-mana kedai yang anda gemari, dari pasar malam boleh, dari restoran mewah pun boleh. Dengan Bungkus Eat, apa anda boleh buat, dia akan order dan hantar, dan harganya kadar hantaran bermula pada harga RM5. So ini adalah satu apps yang boleh digunakan untuk order dan hantar. Buat peniaga-peniaga seperti anda boleh jadikan ini sebagai peluang untuk menghantar makanan anda daripada lokasi anda. So anda boleh gunakan apps Bungkus Eat
untuk digunakan bagi orang nak order produk anda. Ini peluang. Sebab Bungkusit ni dia tidak perlu register sebagai vendor, tapi anda boleh jadikan dia sebagai platform untuk anda menghantar makanan yang orang nak order daripada anda. So dia boleh guna Google Play, boleh download daripada Google Play dan boleh download daripada App Store. Okey, itu adalah satu apps Bungkusit. Dan satu lagi apps yang kita boleh guna adalah Taobao Go. Taobao Go ni adalah apps penghantaran juga. Dia merupakan apps yang menghantar penghantaran makanan ke lokasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan, dan perkhidmatan mereka juga turut merangkumi penghantaran bahan mentah. So kalau nak suruh dia orang beli barang-barang mentah boleh, makan dari kedai runcit boleh, dan even hantar dan ambil baju daripada Dobi pun boleh. Macam saya semalam beli roti online, dia hantar roti daripada online menggunakan apps Taobao Go. Ini adalah satu peluang perniagaan yang anda, penjaja kecil, boleh guna untuk mempromosikan produk makanan. Masak daripada rumah ke, masak daripada kedai ke, dan gunakan servis seperti Taobao Go dan juga Bungkusit untuk menghantar produk anda kepada pelanggan. Charge penghantaran yang dikenakan tak perlu ada charge. Dia tiada, dia tiada charge penghantaran dikenakan, tapi anda perlu membuat pesanan lebih daripada RM10. Dan kawasan yang Taobao Go ni buat ini adalah termasuk daripada KL, Ceras, Montiara, Puchong, Subang Jaya, Kelana Jaya, Bandar Melaka, Kuantan, dan akan datang, dengan katanya akan datang ke Pulau Pinang. So ini adalah platform-platform yang anda boleh gunakan untuk jadikan dia sebagai tools penghantaran produk makanan yang akan anda buat, mempromosikan produk makanan anda buat. Gunakanlah platform-platform yang ada untuk menghantar produk anda kepada pelanggan. Dia maknanya guna runner lah. Buat anda di luar sana, kita sama-sama lah, peniaga-peniaga ni, kita buat promosi. Sebab promosi ni di media digital ni penting. Sebab tahun 2020 ini, kita dah banyak tools. Ambil gambar, buat poster, dan kita boleh hantar dengan lebih cepat. Sebab pengusaha makanan, dia kena promote makanan dia. Kalau tak ada gambar, susah orang nak tahu sedap ke tak sedap, cantik ke tak cantik produk anda. Bagi saya cadangkan kalau boleh kita start lah buat promosi di media digital. Sebab cara promosi makanan di online ni senang. Pakai Facebook boleh, pakai WhatsApp boleh, pakai Instagram boleh, pakai Telegram boleh, dan kita boleh promote setiap hari tanpa buat bayaran. Tapi kena ada tools lah. Kenapa? Sebab kalau kita aktif di social media, kita boleh senang buat promosi. Sebab laman sosial kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan untuk membolehkan mereka memilih produk yang kita ada. Kalau boleh, kita kena ambil lah gambar, buatlah poster supaya kita tahu apa yang kita nak promote. Boleh buat promosi ke, penghantaran percuma ke. Kalau boleh, jangan lupa promotekan produk makanan anda menggunakan tools di media sosial. Ambil gambar sikit, lepas tu share sikit apa gambar produk. Kita share kat Facebook page, kita share kat Facebook group, kita share dekat Instagram, kita share dekat Telegram channel, kita share dekat WhatsApp. So, ini adalah satu cara untuk mempromosikan produk anda tanpa had. Okey? Gunakanlah sebijak mungkin. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. Alright, tadi kita dah cerita pasal WhatsApp. Sekarang saya nak berkongsi dengan anda tentang cara bagaimana nak register location anda ke Waze. Waze ni penting sebab semua orang ada Waze. Waze adalah tools yang boleh kita gunakan untuk mencari lokasi. So, saya nak berkongsi dengan anda cara bagaimana nak lock lokasi Waze di handphone anda. Tapi sebelum anda buat, anda perlulah berada di lokasi. Saya akan switch kepada handphone saya. So, kita boleh tengok macam mana kita nak gunakan Waze untuk register location. Sebelum buat, make sure anda berada di lokasi yang anda nak register.
Jangan anda buat kat rumah nak register kedai. Tak boleh. Dia kena duduk kat depan kedai. Kalau register kedai, kena di lokasi yang kita nak menjual tu, make sure kita berada di depan kedai. Sebab Waze ni dia detect dekat mana handphone itu berada. Okay? Saya berkongsi dengan anda sekarang. Saya switch pada handphone saya. Anda boleh tengok macam mana saya buat lokasi Waze di handphone. Mari kita belajar cara daftar lokasi perniagaan guna Waze app. Kalau boleh, pastikan anda berada betul-betul di lokasi yang anda nak daftar. Bila dah ada di lokasi, baru buka Waze app. Bila map dah buka, tekan button oranye di bawah sebelah kanan untuk mendaftar. Tekan button place. Tekan button place yang di bawah tu. Automatik selepas ini, kamera window akan dibuka. Pastikan anda mengambil gambar lokasi yang anda hendak register. Masukkan nama kedai dan alamat kedai. Kemudian masukkan kategori. Masukkan kategori makanan. Kemudian lokasi, jenis lokasi, kita masukkan restoran. Jangan lupa masukkan juga nombor telefon bimbit anda supaya mudah dihubungi pelanggan. Langkah-langkah terakhir selepas memasukkan nombor telefon, kita nak finalisekan lokasi. Pastikan kita berada di lokasi yang betul. Kalau dah confirm location, kemudian kita hanya perlu tekan confirm the location. Mudah. Jangan lupa mencuba. Nak belajar? Banyak lagi benda boleh belajar. Okey? Sebelum saya terlupa, video ini dirakam menggunakan iPhone dan juga diedit di iPhone. Bukan di desktop. Bukan kamera mahal. Kan? Cut. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. Tadi kita dah cuba cara nak register. Mudah kan? Sebenarnya dia adalah satu cara yang paling senang untuk orang mencari location kedai atau premis yang kita nak daftar. Jangan lupa mencuba. Kalau nak tengok balik video ni, nanti saya sharekan video ni di grup. Okay. Sekarang saya nak share tools lagi satu. Tadi kita dah belajar Facebook, kita dah belajar WhatsApp, kita dah cara macam mana nak buat Telegram, kita dah tahu macam mana nak buat register location guna Waze. Sekarang saya nak share dengan anda semua satu lagi tools. Tools yang boleh digunakan untuk mempromosi produk. Tools ni kita sebenarnya dia adalah tools yang anda boleh download daripada handphone atau download kat desktop. Dia tak download, dia buka saja website. So anda boleh gunakan tools ni nama Canva. Boleh gunakan untuk design poster. Jadi tengok tadi poster yang saya gunakan semua mercik kan. Saya semua design daripada rumah, saya design semua daripada handphone dan kita boleh gunakan untuk mempromosikan produk kita. Paling penting sebelum kita buat benda tu semua, kita perlu, orang kata, cuba tengok gambar saya tu. Kita perlu gunakan apps yang dinamakan Canva. Canva ni adalah app poster yang kita boleh design poster di telefon ataupun di desktop. Kalau boleh download, dia boleh di-download daripada App Store dan juga Google Play Store. Anda boleh mencuba sendiri, download. Kalau yang tak nak pakai kat handphone, boleh guna desktop. Laman sesawang ni adalah www.canva.com. Ini adalah canva.com. Canva.com ni boleh dibuat turun sebab dia boleh buat turun di Apple dan juga Google Play Store. Sebab dia adalah satu apps yang mudah digunakan dan dia sebenarnya percuma. Certain barang yang dalam tu secara percuma. Saya dah pakai ni dekat 3-4 tahun, semuanya masih percuma. Saya tak pakai yang berbayar. Dan dia merupakan tools yang anda boleh guna untuk design poster, design FB post, Instagram post. Kalau kita tengok sini dia ada Instagram post, Insta story
Facebook post, semua anda boleh pakai untuk design secara percuma sebab dia dah ada template. So kalau nak tengok, dia hanya tukar template je. Apa yang ada, tukar template, janji awak ada gambar dan awak boleh tukar mengikut kesesuaian, mengikut selera. Okay. Saya akan switch kat handphone saya supaya anda boleh melihat sendiri bagaimana anda boleh guna design sesuatu poster menggunakan Canva di handphone. Paling penting, anda kena download dulu dekat Google Play atau App Store supaya ia mudah disimpan dekat dalam handphone. Lepas tu anda boleh godek-godek pakai jari. Boleh design. So saya share, saya switch kat handphone saya supaya anda sendiri boleh melihat betapa mudahnya kita boleh design posters untuk promote makanan kita, produk kita di Facebook ke, WhatsApp ke, IG ke, dekat Telegram ke. Mudah je sebenarnya. Tapi download dulu di Google Play atau App Store ataupun boleh guna dekat www.canva.com. Hari ini saya nak ajar cara bagaimana nak buat poster pakai Canva apps di telefon bimbit. Cara mudah nak install Canva ni, buka Google Play Store, type Canva. Bila dia keluar, tekan button install. Buat pengguna iPhone, boleh download daripada App Store lah. Canva juga boleh digunakan di desktop dengan type www.canva.com. Bagi mereka yang tak pernah guna, boleh sign up guna Facebook account ataupun Gmail account. Kalau boleh, guna Gmail account yang anda ingatlah password dia. Ini adalah menu utama. Anda mempunyai lebih 60,000 template untuk anda pilih berbagai-bagai jenis template yang anda boleh gunakan secara percuma. Kalau boleh, hanya gunakan template yang ada di label free. Kalau boleh, elakkan yang berbayar. Okay, anda nampak dia ada animated social media. Yang ini kita buat GIF. Anda boleh scroll ke kiri, anda boleh tengok semua pilihan-pilihan yang percuma. Buat kaki IG, dia ada banyak template percuma. Scroll ke kiri, pilih yang percuma saja tau. Dan Instagram story pun banyak yang percuma, hanya perlu tukar gambar sahaja, template dah ada. Kalau yang nak buat Facebook post, ada template percuma, hanya perlu scroll ke kiri, pilih. Itu Facebook cover pun ada yang percuma. Social media post yang lain pun ada yang percuma templatenya. Foto collage. Yang ini untuk flyers, poster, semua. Banyak template yang percuma. Anda pilih saja. Boleh tukar font, boleh tukar color, boleh tukar gambar sekali. Kalau di bawah sekali skrin ni, anda akan nampak belah kiri ada template. Dan di belah kanan anda adalah design. Itu design-design anda lah. Di sebelah kanan ada satu plus button warna hitam ni. Yang ini adalah untuk mereka yang nak buat template sendiri. Kita akan dapat canvas kosong. Anda boleh guna template ni. Dia tak ada grafik, dia anda boleh masukkan sendiri. Yang ini semua saiz dah ditetapkan. Jangan risau, anda boleh tukar juga saiz nanti. Ini adalah standard template yang saya ada. Kalau nak tukar font, boleh. Anda select saja teks yang kita nak tukar dan kita scroll kat bawah dan kita boleh tukar font yang sedia ada. Kalau boleh, gunakan font yang tidak ada simbol crown dekat sebelah. Yang ada crown kuning tu semua berbayar. Scroll aja, pilih. Dia ada banyak font yang percuma yang anda boleh gunakan. Kalau nak tukar saiz pun boleh, tekan select kat font yang mana yang anda nak tukar. Saiz itu boleh di-adjust mengikut ketentuan yang anda suka. Di bawah sebelah kanan ada button plus. Kalau tekan, dia akan keluar satu lagi menu. Di mana menu itu adalah menu yang untuk menambah teks, gambar dan banyak komponen-komponen lain yang anda boleh tambah di atas canvas yang anda sedang reka sekarang ini.
Cara mudah nak masuk gambar, macam ada template tu kan. Dia ada tulis situ masuk gambar. Saya tekan, dia akan keluar galeri. Kita boleh pilih daripada galeri yang saya ada. Contohnya daripada handphone saya dah ada galeri. Kalau gambar tu kecil, anda gunakan 2 jari untuk membesarkan saiz gambar di dalam kotak yang diperlukan. Guna 2 jari Kalau boleh sebelum buka Canva, gambar-gambar semua sudah disediakan di dalam handphone. Boleh gambar tu ambil cantik-cantik lah. Kita masukkan semua mengikut kesesuaian yang kita nak. Sebelah kanan atas, button tu untuk kita download. Buat pengguna Android, dia akan simpan dalam galeri. Buat pengguna iPhone, dia akan simpan di dalam camera roll. Gambar tadi pun boleh di-share terus menggunakan WhatsApp. Button ini boleh digunakan untuk download, save as, share kepada platform-platform yang lain. Kalau nak email boleh, kalau nak save kat Google Drive boleh, nak share dekat tempat lain pun boleh. Bila image dah ready, di-download, anda boleh terus share menggunakan WhatsApp kepada mereka yang anda tujulah. Nak belajar? Banyak lagi benda boleh belajar. Okey? Sebelum saya terlupa, video ini dirakam menggunakan iPhone dan juga diedit di iPhone. Bukan di desktop. Bukan kamera mahal. Kan? Cut. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. Buat mereka yang nak mencuba pakai template kosong, kita boleh cuba cara ni. Kita tekan plus button kat bawah tu, dia akan keluar. Saya nak buat WhatsApp story, kita cari template WhatsApp story, dia ada banyak. Okay, itu dia template WhatsApp story, tekan button plus, akan keluar. Yang ini canvas kita sekarang. Tekan plus button, dia akan keluar menu, tekan image, tekan gallery. Dekat sini kita scroll kat bawah, kita cari gambar makanan yang kita nak pakai di dalam poster yang macam ni. Okey. Kalau boleh resizekan gambar tu, gunakan 2 jari, besarkan mengikut canvas yang kita nak pakai. Hanya tekan dan adjust accordingly lah kat mana kita letak gambar tu. Gambar dah cantik, letak dekat tengah-tengah. Adjust guna 2 jari. Make sure dia betul-betul duduk dalam kotak. Sekarang kita nak pilih teks. Macam mana nak buat teks? Tekan button kat bawah. Dia punya menu teks akan keluar sekarang. Tekan teks. Okay, kita scroll ke bawah. Cari template yang sesuai dengan poster kita. Ada banyak template percuma ni. Kita dah jumpa. Tekan. Okay, teks tu kita select, kita tolak dia naik ke atas. Okay, kita resizekan dia kepada besar sikit. Adjust dia duduk tengah-tengah. Okay, cantik. Okay, double klik dekat teks, dia akan highlight. Yang ini kita boleh tukar teks nanti. Apa kita nak tukar, kita akan tukar sebentar lagi. Bila dah highlight tu kita nampak dia ada highlight sikit. Right, now kita nak tukar color. Dia ada banyak colour yang kita boleh tukar accordingly lah. Kita nak tukar font pun boleh, kita nak tukar warna pun boleh. Boleh pilih warna apa yang kita nak pakai. Kalau warna dah tukar, okay, kita sekarang boleh select. Kita type teks apa yang kita nak tukar. Okay, nasi, ayam, sambal, leleh. Kita type tukar sambal S. Kita type sambal, enter, dan kita boleh tambah bawah pun boleh tukar teks mengikut kesesuaian yang kita nak. Jangan takut mencuba. Yang ini adalah proses untuk mencuba. Boleh tukar adjust size mengikut kesesuaian. Gunakan 2 jari untuk adjust size supaya ia berada cantik-cantik kat tengah. Okey, dah siap. Sekarang ni kita boleh share dengan potential client kita, potential customer kita. Okey, button kat atas tu, belah kanan tekan, menu akan drop, kita akan nampak button share. Okey, jangan lupa kita boleh save as image, kita boleh share kat Facebook, Gmail, Google Drive, kita boleh share kat Twitter.
Once dah ready, kita boleh share dekat WhatsApp. Tekan WhatsApp kat bawah ni. Once dia buka application WhatsApp, kita boleh send dekat semua kawan-kawan kita. Lupa mencuba. Okay, alright. Nak belajar. Banyak lagi benda boleh belajar. Okay? Sebelum saya terlupa, video ini dirakam menggunakan iPhone dan juga diedit di iPhone. Bukan di desktop. Bukan kamera mahal. Kan? Cut. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu. Itu tadi cara macam mana nak buat poster pakai Canva. Kalau boleh nanti download PDF atau video yang saya share tadi tu dalam WhatsApp group dalam Telegram group. So jangan lupa, boleh mencuba. So jangan, dia kena perlahan-lahan kena cuba sebab paling mudah, dia tidak perlu bayar. Elakkan pakai yang berbayar. Kalau boleh pakailah gambar-gambar yang anda ada untuk buat poster. Alright? Diharap perkongsian yang saya buat sebentar tadi sedikit sebanyak boleh membantu anda membuat bahan-bahan promosi untuk mempromosi produk makanan anda di media sosial ataupun di WhatsApp ataupun di Telegram. Jangan lupa mencuba. Alright, sekian daripada saya. Nanti kita sambung lagi sesi kedua untuk sesi belajar bagaimana nak ambil gambar dan buat video. Okey, jangan lupa kelas seterusnya selepas ini. Besok. Jangan lupa tau, tekan button subscribe. Button subscribe. Yang itu? Ya, yang itu.